kita baca Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, ahli keluarga baginda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيدي المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Pertama sekali nama sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Keduanya radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Di sebelum mula ceramah kita dah buat banyak benda bid'ah tadi. Kan tuan-tuan zikir kuat, tu imam lah banyak dosa. Sebab bid'ah ni benda berdosa lah. Kan baca doa bid'ah, dua dah buat benda haram. Bid'ah haram lah bagi pendapat Wahabi. No? Kemudian habis doa salam pula. Bersalam pun bid'ah juga. Lepas tu saya tambah lagi bid'ah, baca kahfi pula dah sebelum kuliah. Nah, habis baca kahfi selawat pula. Selawat hak ulama-ulama buat ni semuanya bid'ah. Jadi satu kumpulan ulama tunjuk hak ni syurga. Ulama Wahabi tunjuk benda yang sama, dia kata tak, hak ni neraka. Kita duk perasan beza sikitnya ustaz, tak ada beza apa dengan mereka. Bukan sikit beza tu. Ketika kita mengamalkan satu benda yang tuan-tuan guru kita ajar, ustaz-ustaz kita ajar, ulama-ulama kita ajar, kata benda ni pahala. Dalam masa yang sama, pendakwah Wahabi ni dia kata tak, hak tu dosa. Macam mana Kalau kita beza, kita Syafi'i beza dengan Hanafi, kita subuh buat qunut, Hanafi tak buat qunut, dia tak kata kita dosa, kita tak kata dia dosa. Beza dan bahaya fahaman Wahabi ni, bila kita tak buat benda hak dia buat, bila kita buat benda yang dia tak buat, waktu tu kita berdosa, dia dapat pahala, ataupun kita dikira salah. Di situlah yang sangat bahaya. Dia berbeza terus. Apabila satu pihak mendefinisikan bid'ah macam ni dan satu pihak lagi kata bid'ah macam ni, maka di situ satu pihak kata benda tu pahala dan pihak ekstrim Wahabi ni dia akan kata yang tu dosa. Qadimah masuk terus ni kan. Sebab tu Imam Abang tak sat-sat lepas ni ada jamuan. Sebab tu tak boleh lama lah. Terus pergi jamuan. Tuan-tuan sekalian, saya berhenti saat tajuk-tajuk apa nama ni, tajuk-tajuk tanda kiamat apa semua ni, alam barzakh sampai ke mahsyar. Itu sampai masuk syurga lah, cara habis dah lah. Syurga pun cerita dah, neraka pun cerita dah, ni turun mai balik cerita pasal masalah hak duk berlaku atas muka bumi ni pula. Dan dia adalah masalah yang berkait dengan akidah, maka dia adalah satu masalah yang besar yang perlu kita huraikan dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, kataan Wahabi inilah kan. Kataan Wahabi ni, dia adalah satu perkataan yang diketahui oleh semua ulama Islam yang hidup pada kurun 13 sampai hari ini.
Pasal apa saya sebut kurun 13? Sebab umat Nabi Muhammad sampai malam ni, sampai tahun ni, kita 1430. Tak bunyi dah. 1438. Umat Nabi Muhammad sudah 1438, bermaksud dah 15 kurun. Dalam bahasa Arab, satu kurun 100 tahun bahasa Arab. Cara ulama sejarah Islam kira. Dan kalau nak tahu satu-satu peristiwa tu bila, satu-satu peristiwa tu pada zaman siapa, mereka akan melihat tarikh kematian ulama itu, tarikh wafat dia. Contohnya mazhab salaf dan khalaf. Mazhab salaf 300 tahun pertama. Kemudian lepas 300 tahun pertama sampai hari ini khalaf. Cara nak tengok, kita tahu dah ni, kita ni kurun 15, 1438 kurun ke 15. Kalau kita kata Imam Syafi'i wafat tahun 204, maka Imam Syafi'i hidup kurun ke 3. Dia tak sebut 2, dia sebut 3. 100 tahun satu kurun. Kalau 101 dia sebut kurun kedua. Ni ilmu sejarah sejarah Islam. Kalau tuan-tuan, lepas tu Rasulullah wafat tahun 11 Hijrah, kurun 1. Ni kurun 15. Sayyidina Ali 40 lebih kurang Hijrah, 1 lagi. Kemudian Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah. Dia ulama kurun 2. Kita kurun 15 ni. Ni nak pergi faham ni. Nak pergi faham Wahabi ni lahir bila? Tu je. Jadi maklumat banyak malah ni. Bila banyak dia tak boleh banyak, dia tak boleh lama. Jadi tak faham. Jadi kemudian Imam Abu Hanifah 150 radhiyallahu anhu, dia kurun kedua. Imam Syafi'i wafat 204, dia kurun ketiga. Imam Ghazali 505, kurun ke-6. Imam Ibn Taymiyah 728, kurun ke-8. Imam Nawawi 676 Hijrah, kurun ke-7. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kita duk nisbah Wahabi itu ke nama dia lah. Dia wafat 1206. Maka dia ulama kurun ke 13. Tahun tu, keluar tahun tu, di situ, tahun tu. Dan dia dilahirkan di Najd, hari ni Riyadh. Najd hari ni Riyadh lah. Dilahirkan di situ dalam satu keluarga yang alim. Ayah dia ahlu sunnah wal jamaah, qadhi lagi, pegang jawatan waktu tu, orang alim besar. Jadi Wahabi Malaysia, kasar tu saya sebut tu, tak apalah, memang kena sebut terus terang lah, bagi jelas, tidak duduk siapa dia kan. Wahabi luar negara ke, Wahabi Malaysia ke, pendekatan dia sama, lenggok bahasanya sama, dalilnya sama, cara berfikirannya sama. Walaupun dia kata kami tak ada kena-mengena, kami tak ada kena-mengena dengan Muhammad Abdul Wahhab ke, kami tak ada kena-mengena. Saya tersebut tak ada kena-mengena, tetapi tauhid kamu dengan tauhid Muhammad Abdul Wahhab sama. Tauhid 3 serangkai. Oh, yang tu tak ada kena-mengena, nafi lagi. Banyak lagi yang lain. Tak ada kena-mengena, duk nafi. Okey. Jadi dan sebahagian pendakwah Wahabi di Malaysia, bila sebut Wahabi, dia kata Wahabi, no? Wahabi ke wasabi? Dia dah buat nama makanan pula. Dulu orang kata Wahabi ni dia suka berpura-pura. Saya kata jangan.
berlebih-lebihan menyifatkan Wahabi yang tu sifat Syiah. Sebab dulu saya ceramah tentang Syiah. Satu Malaysia agak saya pusing waktu Syiah duduk tengah ni kan. Banyak saya ceramah pasal Syiah sebagainya. Jadi antara sifat Syiah taqiyah, dia berpura-pura kan. Orang beritahu kata Wahabi pun sama Ustaz. Dulu saya tak bagi orang sebut, tapi sekarang bila dah banyak sangat bukti, apa yang kita tengok, ucapan mereka, pendirian mereka, kita nampak sama, lebih kurang, kalau tak 100% pun. Saya nyatakan, kenapa saya sebut begitu? Jadi yang kata sebut Wahabi ni, dia memang wujud. Dia memang ada. Syekh tu memang ada, dia ada mak ayah, dia ada keluarga. Ada pendakwah Wahabi juga, ada seorang pendakwah juga yang berfahaman tu, dia kata sebenarnya Wahabi ni bukan nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang wafat 1206 Hijrah tu. Dia kata orang tersalah nisbah. Ni satu lagi. Saya nak sebut, jujurlah, cerita jujur. Tak payah duk pusing merata. Sebut, ya, Syekh tu. Kembali kepada Syekh tu, penisbahannya. Ada satu orang ni, dalam YouTube juga, terkenal. Mestilah PhD hadis, kan? Yang tu mestilah. Dia kata, sebenarnya tersalah. Bukan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dia kembali kepada Abdullah bin Rustum. Abdullah bin Rustum, memang laki ni pun ada. Dia wafat tahun 190 Hijrah no. Kurun kedua. Dan memang ada satu konflik berlaku pada zaman kehidupan lelaki ni. Maka ustaz ni kata sepatutnya penisbahan tu pada lelaki ni lah. Jawapan dia ada 1000 dalil bahwasanya Wahabiyah itu dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tak payah sebut dalil ulama kita. Malam ni saya baca sikit dalil daripada ulama mereka sendiri, daripada kitab mereka sendiri, iaitulah kitab Fatawa Nurun ala Darb, muka surat 21, Syekh Ibn Baz, mufti Saudi dulu. Ni hak saya nak baca ni, bukti pengakuan bahawa yang bergelar Wahabi itu adalah nisbah yang kembali kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Buku mereka sendiri. Buku ulama kita tak payah beritahu lah, memang banyak lah. Fasarat da'watuhu tajdidiyatan, maka menjadilah usaha dakwah dia tu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tajdidiyatan islamiyah, pembaharuan Islam azimah yang hebat. Nafa'allahu bihal muslimin, Allah memberi manfaat kepada orang-orang Islam fil jaziratil arabiyah. Ni buku ulama Wahabi lah. Dia kata maka menjadilah dakwah Syekh Abdul Wahab ni mendapat faedah daripadanya orang Islam di semenanjung tanah Arab dan juga selain semenanjung tanah Arab. Semenanjung tanah Arab ni Mekah, Madinah, Taif, apa sampai ke Yaman tu bawah. Pakat dapat kebaikan daripada dakwah ni, dan kita tak nafikan ada sudut baik daripada dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab, dan banyak lagi sudut-sudut yang tidak baik, yang negatif, yang disebutkan oleh ulama yang hidup pada zaman itu. Tadi saya bawa bukti, termasuk ahli keluarganya sendiri. Bukan cakap, karang kitab lagi. Okey. Jadi Syekh ni kata, saya nak beritahu, kata Wahabi ni bukan kembali pada mana Abdul Wahab bin Rustum, mana kembali kepada nama kedai makan, kata dah. Ni. Kemudian umat Islam dapat manfaat di semenanjung tanah Arab, dan bukan semenanjung tanah Arab pun dapat manfaat. Wasara atba'uhu, dan menjadilah pengikut-pengikut Syekh, wa man da'a bi da'watihi, dan mereka yang berdakwah dengan seruan Syekh tadi, wa nasha'a ala hadhihi da'wah, dan telah muncul dakwah ini fi Najd, di Najd,
yusamma bil Wahabi, dinamakan sebagai Wahabi. Boleh buka kitab ni, teks ni sampai hari ni ada. Kalau kod-kod tak terbaca, yusamma bil Wahabi, Syekh ni sebut sendiri. Mereka ni yang bawa, sokong, dokong, teruskan perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, cara pemikiran dia, cara dakwah dia. Mereka ni dinamakan sebagai Wahabi. Wa kana hadzal laqab, dan gelaran ini alaman, satu perkara yang terkenal, likulli man da'a, kepada sesiapa sahaja yang menyeru ila tauhidillah, untuk mentauhidkan Allah. Maksudnya waktu tu siapa yang dakwah dengan cara ni untuk mentauhidkan Allah, orang akan panggil dia Wahabi. Wa hadha huwa aslu tasmiyah wa hadha al-laqabu, dan berkata Syekh, dan inilah asal nama kepada kumpulan ni, asal penamaan. Syekh ni kata, Syekh Ibn Baz, terkenal lah Syekh ni. Dia kata inilah asal kepada penamaan Wahabi. Wa hadzal laqabu, dan gelaran ini, huwa nisbatun, adalah nisbah ilal imam, ila syaikhil imam. Dia panggil imam, bukan imam masjid lah. Imam masuk di sini imam ni, macam kita sebut al-Imam An-Nawawi, al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ni imam yang kita sebut tu. Ni imam. Baik ustaz, ni orang panggil imam tu, Syekh tu panggil imam, pasal apa kita tak panggil, tak anggap dia ulama besar ke mujadid ke? Sekali saya sebutkan kenapa. Maka kata Syekh Ibn Baz, maka menjadilah gelaran ini alaman, satu yang terkenal. Bawah balik, wa hadza huwa asl tasmiyah wa hadzal laqab, dan gelaran ini adalah nisbah kepada Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman. Jelas kan? Okay, satu isu. Maksudnya nisbah tu kepada mereka. Ayah dia seorang qadhi, subhanallah, dan alim mazhab Hanbali, iaitu Syekh Abdul Wahab. Ustaz, pasal apa tak sebut fahaman Muhammadiyah? Bukankah sepatutnya dah nama Muhammad bin Abdul Wahab? Dia tu nama Muhammad, hak Syekh ni, hak bawa fahaman ni. Pasal apa pergi nisbah ke ayah? Ada pula pendakwah Wahabi kata, tu tak betul. Sepatutnya nisbah kat nama kawan tu, hak pengasas tu, hak hampa kata pengasas tu. Kita jawab dia balik, Imam Syafi'i nama apa? Muhammad bin Idris. Tu pasal apa mazhab Syafi'i? Tok Wan Imam Syafi'i nombor 7 tu, sahabat. Maka nisbah kepada nama yang paling mulia dalam susur galur keturunan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Sepatutnya mazhab apa? Mazhab Ahmadi. Kalau nak nisbah kat dia, pengasas mazhab tu, mazhab Ahmadi. Tapi mazhab apa? Hanbali. Jadi nisbah ni tak tentu. Kadang nisbah kepada kampung, kadang nisbah kepada kabilah, kadang nisbah nama ayah, kadang nisbah nama Tok Wan nombor berapa tu. Tu jawapan kepada hak nisbah ni. Tuan-tuan sekalian, dia lahir di situ, di Najd, kemudian berguru. Guru dengan ayah dia, alim. Habis dah berguru dengan ayah dan orang yang sekitar, akhirnya dia pun keluar, belajar di luar. Waktu belajar di luar, berjumpa dengan buku-buku yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Bukan maksudnya di kampung, tak ada, tapi jumpa di luar, dia menekuni buku tu di luar. Imam Ibn Taymiyah ni seorang imam, memang yang ni memang imam. Imam mujtahid, alim, maksudnya bukan, tak ada lah yang seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibn Taymiyah ni zaman ni tak ada alim mereka. Buku dia banyak, ratusan buku yang dia karang. Akan tetapi Imam Ibn Taymiyah disebutkan oleh para ulama bahawa dia melakukan beberapa puluh kesalahan, ataupun dia ada melakukan kesalahan.
Dan kesalahan-kesalahan dia ni pula berkaitan dengan, ada di antaranya yang berkaitan dengan perkara usuluddin, perkara tauhid, dan ada sebahagiannya yang berkaitan dengan furu'uddin, benda-benda yang berkaitan dengan fiqh, benda fiqh ni. Jadi Imam Ibn Taymiyah ni, daripada ribuan fatwa dia yang benar, ada lebih kurang, kata sebagian ulama, ada 60 fatwa songsang yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Taymiyah, yang kebanyakannya hak songsang ni fatwa syaz. Dia sebut fatwa syazah. Fatwa-fatwa ni bertentangan dan berlawanan dengan ijma' para ulama. Berlawan tu. Ulama sebut talak kalau 3 kali jadi talak 3 lah kan. Anti taliq, esok cerai lagi, lusa cerai lagi, anti taliq jatuh jadi 3 lah kan. Dan Ibn Taymiyah kata yang tu jadi 1 saja. Itu pendapat Al-Imam Ibn Taymiyah. Dalam masalah talak lah, dia sebenarnya ada sikit lagi dia punya perbahasan dia. Jadi Imam Ibn Taymiyah, dia seorang imam yang alim, hidup kurun ke-8, tetapi ada fatwa-fatwa dia yang syazah, dan fatwa-fatwa ni lah yang dipelajari oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan dia sangat suka dengan fatwa-fatwa ni. Anak murid kesayangan Imam Ibn Taymiyah nama Imam Ibn Qayyim, wafat tahun 751. Imam Ibn Taymiyah 728, Imam Ibn Qayyim 751. Ketika Imam Ibn Taymiyah wafat dalam penjara, Imam Ibn Qayyim duduk dalam penjara yang sama tetapi sel yang berbeza. Apa dengan tok guru dia ni? Dan kedua-duanya banyak ataupun mempunyai fatwa-fatwa yang syazah, yang sonzang ni. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia banyak, dia ambil daripada sini, akhirnya dia bawa balik satu pemikiran yang baru, cara fikir yang baru, dia seronok dengan fatwa-fatwa ni dan pendekatan ni. Dan banyaklah fatwa-fatwa lain yang sangat ekstrim yang dikeluarkan oleh, nanti saya rasa perlukan satu ceramah khas lah untuk tajuk tersebut kan, supaya kita lebih nampak. Antaranya tuan-tuan, sesiapa yang menyebut usalli, semayang, di fatwa Imam Ibn Taymiyah, siapa yang sebut usalli, sebut di mulut dia, lafaznya salli sekian-sekian, yuqtal, maka dia dibunuh. Kita tengok, betul ya Ustaz? Ada sampai hari ni fatwa-fatwa yang siapa buat sekian dibunuh, siapa buat sekian murtad, siapa buat sekian haram, bid'ah, murtad, bunuh, haram, bid'ah, murtad, bunuh, diulang. Dan fatwa-fatwa tu pula dia melanggari ijma', bersalahan dengan ijma' para ulama. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia suka ataupun dia ambil manhaj tersebut, pendekatan, metod tersebut, kemudian dia balik ke kampung dia. Okey, tuan-tuan mungkin heran. Mungkin antara benda yang tuan-tuan tertanya-tanya, kalau dia bawa satu pembaharuan yang baik ni, sehingga kan ulama-ulama Wahabi hari ni menggelar dia sebagai Imam Mujaddid. Setiap 100 tahun Allah akan hantar satu orang yang cukup kuat ilmu dia, warak dia tinggi, hebat, dia buat banyak pembaharuan setiap 100 tahun. Maka ulama Wahabi memilih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni sebagai salah seorang mujaddid 100 tahun tu, salah seorang. Kira bagi mereka besar. Okey, kita pun terfikir, kalau yang dia bawa tu, dia menghidupkan kembali pemikiran Imam Ibn Taymiyah yang ekstrim, fatwa-fatwa yang syazah yang telah pun terkubur dalam buku Ibn Taymiyah kemudian dihidupkan kembali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama-ulama tak lawan kah? Okey, jawapan dia ialah dia mendapat tentangan majoriti ulama yang hidup pada zaman tu. Benda ni diakui, termasuklah dalam ceramah-ceramah pendakwah-pendakwah mereka sendiri dalam dan luar negara.
Saya dengar dua-dua belah pihak, saya dengar. Hak pihak ada ceramah yang pihak kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang buat ceramah sejarah hitam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya dengar berpuluh jam. Kemudian ada juga yang buat ceramah luar dalam negara sejarah kegemilangan Imam Muhammad bin Abdul Wahab pun saya dengar. Saya cari titik dia. Antara titik dia ialah mereka ceritakan memang dia mendapat tentangan. Dah kita dapat tahu. Cukup mah. Kemudian dicerita oleh pendakwah Wahabi, dia kata ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab mendapat tentangan hebat termasuk dari keluarganya. Full stop dekat tu. Cukup dah maklumat tu. Cumanya bila ulama Wahabi kata tidak hairanlah kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapat tentangan, kerana dia membawa satu pembaharuan akidah. Kerana dia adalah seorang mujaddid. Ni depa ceritalah. Bukankah para nabi dan rasul juga mendapat tentangan? Ni kalau hak tak reti kita jadi betul ya. Kena jadi Wahabi ni malam ni. Syekh dia kata bukankah dulu para rasul semua orang tentang, majoriti orang tentang di Mekah, majoriti tentang nabi minoriti. Saya dengar, saya berfikir, saya kata yang tentang para nabi dulu semua orang kafir. Dan yang tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ulama. Antara yang menentang Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, waktu dia bawa balik pemikiran baru yang dia ambil tadi ni, ayah dia sendiri, Syekh Abdul Wahab Al-Qadhi Al-Hambali. Dan ayah dia sebut satu perkataan yang masyhur, bahwasanya anak aku ini akan melakukan satu keburukan yang besar di masa akan datang. Ayah dia kata, benda tu dinukilkan dalam buku ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bermula daripada saat Muhammad bin Abdul Wahab bekerjasama dengan pemimpin ketika itu Muhammad bin Saud. Dua-dua ni imam lah mereka panggil. Dia kerjasama dengan pemimpin. Bermula daripada saat itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah tidak dibenarkan lagi untuk menyebarkan dakwah mereka. Abang dia nama Sulaiman, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, karang dua buah kitab lawan adik dia, tegur adik dia. Kitab yang pertama nama Faslul Khitab fi Radd ala Muhammad ibn Abdul Wahab. Nama kitab pertama, karang kitab tuan, ada bukti. Abang dia tak setuju, tengok dia syirikkan orang, bid'ahkan orang buat ni tak betul, buat ni tak betul. Baca doa tak betul, lepas sembahyang selawat tarawih tak boleh. Sama tak? Sama. Sebab tu kita panggil Wahabi Malaysia. Sama. Fikrah tu sama. Kemudian abang dia karang kitab yang kedua, jelas-jelas. Sawa'iqu ilahiyah fi Radd 'ala al-Wahhabiyah. Ada tak nama Wahabi? Bukan Washabiyah, Wahhabiyah. Dengar elok. Nama ni ada, dia bukan hantu. Ada kata hantu apa Wahabi ni? Ada ustaz dia bila ditanya kan dalam ceramah dia kata saya rasa hantu kot. Saya tak pernah jumpa lah Wahabi ni. Tak pernah jumpa. Ni kitab. Dan berbelas kitab lain yang dikarang oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika itu yang menolak dakwah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya sebut contoh lagi. Tadi sawa'iq ilahiyah, panahan-panahan Allah untuk menolak Al-Wahabiyah. Abang dia karang. Lepas tu ustaz, mungkin tuan-tuan kata tu berkelih adik-beradik kot ustaz. Kan lah berkelih adik-beradik, kita duk ingat ramai kelih kan. Bukan dia berkelih adik-beradik. Mufti yang hidup pada zaman tu, Mufti Muhammad bin Abdullah ibn Hamid, meninggal 1225. 1225. Syekh Muhammad Abdul Wahab meninggal 1206. Mufti ini mazhab Hambali, mufti. Dia meninggal 1225 dan mufti ini pun karang juga buku
as-suhubul wabilah ala daraihil hanabilah. Antara teks yang ada dalam buku tu, saya baca terus kat tuan-tuan terjemahan dia. Mufti ni karang zaman tu, apabila ulama berbalas hujah dengan Muhammad bin Abdul Wahab zaman tu, bila ulama tak setuju, bangkit ramai-ramai lawan dia. Apabila mereka berbalas hujah dengan Syekh Abdul Wahab dan dia tidak mampu menjawabnya serta tidak mampu membunuhnya, maka dia akan menghantar seseorang untuk membunuh ulama tersebut, kerana siapa yang tidak sependapat dengannya adalah kafir dan halal darahnya. Dalam buku tu, bahasa Arab lah. Ni semua saya baca ni, buku-buku bahasa Arab. Tuan-tuan nak urai kat mana? Nak urai kat mana? Kita nak abang, mazhab ni, pemikiran ini, aliran ini tak sesuai dan tak jangan hidup di Malaysia ni. Bila bawa juga, dia akan jadi pertembungan yang memecah belahkan masyarakat, yang mengelirukan masyarakat. Betul tak tuan-tuan? Pecah belah, keliru. Tak pasal-pasal orang duk puasa sunat 6 Syawal, duk puasa elok je apa dia. Dia buat naik status puasa sunat 6 Syawal ni makruh. Ni bukan orang biasa ni, ni bukan orang biasa. Ni ada ilmu, yang ada ilmu. Tak ada pasal. Dalam keadaan dahlah umat Islam di Malaysia ni makin lama makin jauh dengan ibadat, makin lemah dengan ibadat. Dalam suasana macam tu ada orang duk usaha nak puasa 6 apa semua, dia buat naik. Dalam keadaan saya menghormati qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, puasa 6 ni saya mengambil pendapat dia adalah makruh. Pendapat mazhab Maliki. Untuk apa dakwah kalian ni, untuk apa sebenarnya? Hampa berdakwah ni untuk apa sebenarnya? Tiap-tiap tempat yang ada Wahabiyah, ada kekeliruan, ada perpecahan. Nak ajak ke arah apa ni sebenarnya? Cukuplah. Biarlah para ulama kami, mufti kami memimpin masyarakat ni untuk kembali kepada Allah, kenal Allah. Dia kita tengok kata Syekh Muhammad bin Wahab menggunakan kuasa. Dia berpakat dengan Muhammad bin Saud. Tuan-tuan, siapa dia Muhammad bin Saud? Negara Saudi. Tuan-tuan cari dalam dunia ni, satu negara dalam dunia ni yang nama negara tu nama orang. Perancis, nama siapa? Francis Light kah? Tu orang lain, tu England. Tuan-tuan cari dalam dunia ni nama negara, nama orang. Ada satu je, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Dia buh nama dia, negara. Nama dia pula, bukan saya. Dia buh nama dia untuk negara tu. Tak perasan Dia buh nama dia untuk bentuk negara tu. Muhammad bin Saud ni lah yang bekerja sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menggunakan kuasa, menggunakan politik, menyebarkan fahaman dia ke seluruh semenanjung tanah Arab. Jenis guna kuasa. Mereka suka guna kuasa nak naik cepat. Buat perangai tu kat sana saja ke? Tak, dia mai sampai ke Malaysia. Nak ambil kuasa, dia guna kuasa politik. Dia guna kuasa raja. Dia guna kuasa esko. Nak naik ke atas. Perangai yang sama. Ni bukan saya buat contoh ni. Ni yang berlaku ni. Tuan-tuan duk kata contoh pun. Tak. Seperti mana Syekh Muhammad bin Wahab, dia guna kuasa nak sebarkan pengaruh dia. Sampai hari ini kerajaan Saudi guna kuasa untuk sebarkan fahaman Wahabiyah. Di Malaysia pun dia punya pendokong-pendokong duk mula cuba-cuba nak guna kuasa juga. Yang itulah yang berlaku baru-baru ni di negeri Kedah kita ni. Hak tahu-tahu, hak tak tahu tak tahu. Berlaku tuan-tuan. Sama-sama doakan Allah jaga institusi ulama dan ketuanan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Kedah ni.
Bukan percubaan lah. Dah siap surat dah. Untuk memberhentikan timbalan mufti Kedah. Dan benda tu dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dengan sekian-sekian. Tu rahsia tu. Subhanallah. Ada satu orang tu, orang tak bagi dia masuk. Dia guna kuasa raja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kita ni tu Wahabi lah, sejarah Wahabi. Dan dia pun sebarkan, Syekh Muhammad Wahab, tuan-tuan pun dah faham. Maka tertubuhlah saya sebut ni negara Saudiyah, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Mamlakah tu kingdom, Al-Arabiyah Arab lah, As-Saudiyah nama kawan tu lah, Hamad bin Saud tu. Tuan-tuan sekalian, ni isu yang kedua. Saya tak main dalil lagi. Kita antara benda yang Wahabi buat yang semakin melampau dan bahaya ni, yang kedua ialah, saya sebut kat tuan-tuan, apabila Wahabi Malaysia sudah mula ikut rentak Wahabi Salafi di luar negara ni, iaitu dengan beraninya mengeluarkan tuan-tuan semua ni daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkeluar. Ulama Wahabi ketika menghuraikan hadis Yahudi berpecah kepada beberapa kumpulan, Nasrani berpecah kepada kumpulan, dan umat aku berpecah kepada 73 kumpulan, kulluhum finnar, semua masuk neraka kecuali satu kumpulan. Ulama dia kata satu tu salafiyun. Depa lah salafi. Saya tak suka sebut salafi, sebab bila mereka sebut diri mereka salafi, mereka menisbahkan kepada sekumpulan umat Rasulullah yang cukup mulia, iaitulah 3 kurun yang terawal, sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Mereka mendakwa bahawa mereka ikut manhaj salaf. Kurun 15 ikut manhaj salaf. Bagus ikut manhaj salaf dalam apa jua sekalipun. Dalam akidah ke, dalam akhlak ke, dalam ibadah ke, manhaj salaf lah yang paling selamat sekali. Bagus ikut. Tapi samakah manhaj yang mereka ni bawa? Sebenarnya tidak sama. Tuan-tuan, kalau sama, buat apa ulama kita nak lawan? Tuan-tuan fikir, kalau Wahabi hari ni yang mendakwa ikut salaf ni, mereka kata kami ikut salaf, tu ulama kita karang kita apa semua lawan, jangan bersama Wahabi apa semua, pemikiran mereka ekstrem. Kenapa ulama kita nak lawan? Kerana akidah yang dibawa oleh mereka sebahagiannya bukan pun akidah salaf, dan pendekatan fiqh yang dipegang oleh mereka bukan pun pendekatan salaf. Sebab tu dilawan oleh para ulama kita, ditentang habis-habisan. Tokoh yang pertama dan terawal sekali mengeluarkan kita daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri. Imam Ibn Taymiyah sendiri, dialah yang paling awal. Disebabkan Syekh Muhammad bin Wahab mengambil maklumat daripada situ, maka dia juga mengeluarkan kita daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau nak cari yang boleh berbahasa Arab, cari dalam kitab-kitab tu nama Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah laisu ahli sunnah wal jamaah. Mereka bukan ahli sunnah wal jamaah, tetapi mereka tidak kafir. Si baik lagi. Si baik Islam lagi. Kita mazhab fiqh Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Semua orang tahu.
Itu mazhab fiqh. Kalau tauhid, yang mengaji dia boleh sebut. Dalam dunia Islam, 1.5 bilion orang Islam hari ini, tuan-tuan sekalian, 1.5 bilion orang Islam, sama ada mereka ni Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Salah satu dari 4 dia. Dan kalau mazhab tauhid pula 2. Asy'ariyah, Maturidiyah. Kesemua orang-orang yang bermazhab Hanafi, akidah mereka mazhab Maturidiyah. Ingat tuan-tuan? Kesemua yang bermazhab fiqh Hanafi, mazhab akidah mereka ialah Maturidiyah. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Dan kesemua yang bermazhab Maliki dan Syafi'i, mazhab mereka adalah Asy'ariyah. Satu dunia ni. Indonesia ada 200 juta orang Islam. Apa mazhab akidah mereka? Asy'ariyah. Mesir, para ulama dan 70 juta rakyat dia, sama ada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Syria, Asy'ariyah dan Maturidiyah, sebab campur mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Dagestan, ada berapa puluh juta orang Rusia, tetapi kesemuanya bermazhab Syafi'i dan mereka Asy'ariyah, mazhab tauhid. Turki 70 juta, mazhab Hanafi kesemuanya, akidah mereka Maturidiyah. Boleh, yang ni boleh pitanya dan boleh rujuk dalam dalam mana-mana laman web mufti-mufti Islam di seluruh dunia. Maka berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kesemua pendukung-pendukung mazhab Wahabi, sebahagian besar pendukung-pendukung mazhab Wahabi, sampailah hari ini 2017, termasuklah pendukung Wahabiyah di Malaysia, Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan ahli sunnah wal jamaah. Banyaknya kamu tolak orang Islam. Tuan-tuan faham tak berapa banyak dia tolak? 95% orang Islam yang hidup atas dunia ni dia tolak. Mereka je masuk syurga. Duduklah ramai-ramai. Hal ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Perkataan tu tuan-tuan tak payah nak cari susah-susah, tapi dia bahasa Arab lah. Boleh buka dalam buku mereka, dan siapa yang faham bahasa Arab boleh tengok dalam ceramah-ceramah pendukung-pendukung mereka, guru-guru mereka. Dia sebut. Tak boleh ustaz, bahasa Arab tak faham. Buka bahasa Melayu. Takkan dia berani ceramah yang tu ustaz? Buka YouTube bahasa Melayu, tulis penyelewengan akidah Asy'ariyah, tengok ada ceramah bahasa Melayu di situ. Bukan di Indonesia, Malaysia. Berani dia keluarkan ustaz. Inilah pergerakan Wahabi. Dia bukan sekadar membid'ahkan amalan-amalan ibadah umat Islam, malah dia mengeluarkan kita ni daripada kelompok ahli sunnah wal jamaah. Bahaya ke tak bahaya? Bukan beza, dia jadi nampak bukan beza, nampak beza banyak ustaz. Jadi beza tu banyak. Kena rentang, getah kerja, ceramah yang mengeluarkan kita daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitulah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ingat, bila tuan-tuan tengok mereka sebut sesat Asy'ariyah Maturidiyah, kita lah Asy'ariyah Maturidiyah tu. Bagi bukti lagi ustaz? Okey, bukti lagi. Tuan-tuan buka fatwa JAKIM, tuan-tuan buka fatwa negeri-negeri. Lihat akidah apakah yang dipegang oleh ketua-ketua agama yang ada dalam Malaysia ni. 13 negeri, kesemuanya Asy'ariyah, satu saja, wallahu alam. Tak berani sebut. Sekali kata bukan, dia kata dia Asy'ariyah. Nak kata macam mana? Tuan-tuan buka laman web pejabat-pejabat agama. Jabatan Mufti Negeri Sembilan setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, ni saya baca contoh. Muzakarah Jabatan Qasar Fatwa Negeri Sembilan telah bersetuju menerima cadangan
takrifan berkaitan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu merujuk kepada satu, akidah dan tauhid berdasarkan pegangan Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Nak baca semua 13 panjang. Tuan buka. Ni bukti ni saya omai ni. Siapa yang mereka sesatkan? Banyak mana yang kamu sesatkan? Di sinilah yang kita duk sebut ekstrem Wahabi ni. Tuan-tuan, bila kita sebut, ulama kita sebut Wahabi ni bahaya. Ni bahaya di mana? Malam ni saya jelaskan. Alhamdulillah, Jabatan-Jabatan Mufti bersidang, buat lama dah. Johor 2012, Negeri Sembilan 2016, perbaharui dia punya ni keputusan tu. Makin perketat, fatwa-fatwa negeri perketatkan benda ni. Dulu kita, alah biarlah, sikit-sikit je. Tak, bukan sikit-sikit. Ni hak salafi yang ada dalam masjid ni. Keluar satgi Asy'ariyah, keluar satgi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak mau dah Wahabi. Ni ada ni, ada 5 orang, ada jegir kan. Ada. Duk boleh belah tiang pula dah kan. Fatwa Johor adalah ditetapkan bahawa umat Islam di negeri Johor hendaklah mengikut undang-undang dan ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi akidah berpandukan mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hak ni yang lepas kata keluar Ahlus Sunnah ni. Tuan-tuan mungkin tertanya, ustaz, siapa lagi Asy'ariyah Maturidiyah? Ke semua mufti umat Islam yang ada dalam dunia ni, kecuali faham-faham lah. Kesemua mufti dan kesemuanya terkeluar. Tuan-tuan, negara Arab yang paling masyhur ulama dia mana lagi? Azhar. Al-Azhar Asy'ariyah. Negara kedua yang paling ramai ulama dalam dunia ni, Syria. Ulama dia Asy'ariyah Maturidiyah. Terkeluar maksudnya. Subhanallah. Mudahnya kalian mengeluarkan berapa ramai orang Islam daripada kumpulan yang dijamin oleh Rasulullah, yang Nabi kata satu je yang akan masuk syurga. Ulama-ulama India yang tidak tertanding ilmunya, ulama Islam India, tuan-tuan, di India ni ada ulama-ulama Islam yang hebat. Sangat hebat. Mereka mengarang kitab Arab berbelas-belas jilid. Berhujjah dan bercakap di dalam bahasa Arab dengan fasihnya. Hidup sampai hari ni. Dan kesemuanya bermazhab Maturidiyah. Sesatlah ikut mereka ni. Subhanallah. Ulama-ulama besar di Turki, fiqh mazhab Hanafi, akidah mazhab Maturidiyah. Maksudnya sesat. Dengan sebab tu keluar fatwa-fatwa ni bahawa Wahabiyah ni dia tidak sesuai untuk disebarkan di bumi Malaysia ni. Yang ketiga, pengasas mazhab kita Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lama Imam Abu Hasan Asy'ari ni hidup, masya-Allah nu. Dia wafat tahun 324. Ada yang kata 330 Hijrah. Dekat-dekat tu lah. 324. Kurun ke berapa tuan? 324 kurun ke 4. Lama dah mengasaskan mazhab ni. Tuan-tuan tengok perangai Wahabi. La haula wala quwata illa billah. Imam Abu Hasan Asy'ari ni imam hebat. Sangat hebat. Nak cerita pasal dia 1 jam. Dia punya biodata perjuangan dia, Abu Hasan Asy'ari. Dia mengasaskan Asy'ariyah yang banyak hari ni. Wahabi kata apa? Wahabi kata Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia telah bertaubat dan kembali kepada mazhab salaf. Dia kurun keempat. Imam Abu Hasan Asy'ari ni, saya salah sebut kah? Kau ada Wahabi tegur kau macam mana? Tegur tak apa.
Kan? Imam Abu Hasan Asy'ari ni kurun keempat. Lepas kata ulama Wahabi, hanya ulama Wahabi saja yang sebut dia kembali kepada mazhab salaf. Dia bertaubat dan kembali kepada mazhab salaf. Sebab mazhab ni kan sesat. Tabah, bertaubat dan kembali kepada mazhab salaf. Saya pun tengok mana lagi ulama yang sebut. Semua ulama yang hidup zaman Imam Syekh Muhammad Abdul Wahab dan sampai hari ni, ulama-ulama Wahabi, mereka ni je lah yang sebut Imam Abu Hasan Asy'ari pengasas mazhab Asy'ariyah kembali. Kemudian yang lucunya, saya tak sebut dalil lagi, saya nak bagi orang awam faham. Yang lucunya ialah dia bertaubat daripada mazhab dia, kurun keempat. Kurun kelima ada ratus ulama besar mazhab Asy'ariyah. Kurun keenam ada ratusan ulama besar mazhab Asy'ariyah. Kurun ketujuh ni Manawi apa semua ni? Saya boleh sebut kat tuan-tuan nama-nama imam-imam besar yang bermazhab Asy'ariyah. Kurun ke-8, kurun ke-9, kurun ke-10, kurun ke-11, kurun ke-12 sampai 800 tahun. 900 tahun. Ulama-ulama yang hidup 900 tahun ni kesemua bermazhab Asy'ariyah. Yang lucunya ialah 900 tahun, 1000 tahun ulama ni seorang pun tak tahu kata Imam Abu Hasan Asy'ari telah bertaubat dan kembali kepada mazhab salaf. Siapa tak tahu 1000 tahun. Mailah puak alim ni diketuai oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, sampailah ulama-ulama hak hidup zaman hari ni rahimahumullah, sampailah syekh-syekh pendakwah-pendakwah Wahabi di Malaysia ni, depa ni saja yang tahu. Kami telah mengkaji keadaan kami mendapati, ni bahasa dia, boleh tengok dalam internet, tak dalam YouTube, tak faham bahasa Arab, tengok ceramah bahasa Melayu. Imam Abu Hasan Asy'ari telah kembali kepada mazhab salaf. Depa dia macam siapa dia lagi ustaz yang 1000 tahun ulama bermazhab Asy'ariyah yang tak tahu Imam Abu Hasan Asy'ari, tak perasan Imam Abu Hasan Asy'ari ni dah bertaubat kembali kepada mazhab salaf 1000 tahun. Ulama-ulama ni tak tahu. Antaranya tuan-tuan, Al-Imam Ad-Daraqutni, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Ibn Asakir, Al-Imam Al-Khattabi, Al-Imam Abi Nu'aim Al-Asfahani, Al-Imam Ibn Al-Qattan, Al-Imam Ibn Salah, Al-Imam Al-Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Munziri, Al-Imam Al-Nawawi, Al-Imam Al-Haythami, Al-Imam Al-Mizzi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibn Battal, Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid, Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam As-Suyuti. Letih sebut. Kesemuanya bermazhab Asy'ariyah dan sebahagiannya Maturidiyah, dan mereka ni semua hak ratus-ratus ni tak tahu Imam Abu Hasan Asy'ari kembali kepada mazhab salaf. Tak tahu. Mai orang alim hak kurun ni alim. Hak duk ceramah di Malaysia ni alim lagi. Jadi benda lawak lah. Saya tak bahas ilmiah lagi yang tu. Yang tu dia perlu satu ceramah khas, iaitu Al-Imam Abu Hasan Asy'ari kekal dengan manhaj yang dibina oleh dia. Tentu tajuk ceramah dia. Tuan-tuan, Imam Nawawi tak tahu. Bukan Imam Nawawi seorang, ramai. Maka bila mereka nak serang, mereka kata Imam Abu Hasan Asy'ari sudah kembali. Mereka serang satu. Lepas tu dia serang lagi dua, tuan-tuan. Apa dia? Di antara imam-imam yang hebat ni, kesemua ni imam-imam hebat besar, presiden-presiden ilmu hadis ni, saya sebut tadi banyak. Mereka sebut lagi dua. Antara yang paling hebat, dua orang yang bermazhab Asy'ariyah ni, tuan, antara dua orang yang hebat, semua orang kenal. Yang pertama Imam Nawawi, dan yang keduanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Pasal apa? Kenapa mereka mengambil dua imam ni? Sebab kehidupan mereka, rujukan mereka tak boleh lari daripada dua kitab terhebat di atas muka bumi Allah ni. Tuan-tuan, selepas Al-Quran, apakah kitab kedua yang paling suci? Sahih Bukhari, yang paling mulia. Ni kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali dengan Wahabi sama dia punya i'tiqad ni. Apakah kitab yang ketiga selepas Al-Quran dan Sahih Bukhari? Sahih Muslim.
Okey, ni saya nak bawa kepada siapa yang mereka target dua imam ni. Siapakah pensyarah terbaik Sahih Bukhari yang diangkat oleh kebanyakan para ulama? Syarah Sahih Bukhari ada puluhan, bahkan ratusan. Syarah Sahih Bukhari, ulama syarah dia, ulama-ulama hebat lah. Syarah dia, syarah yang mendapat tempat pertama ialah syarah yang bernama Fathul Bari. Bukan nama orang lah. Kena sebut. Saya tuan-tuan kata dia paling hebat pula. Ni nama kitab. Kesian nama kitab ni. Tuan-tuan sekalian, Fathul Bari nama kitab ni. Dia menjadi kitab yang terbaik sepanjang sejarah umat Islam 1400 tahun. Belum ada yang dapat menandingi syarah Fathul Bari. Siapa dia yang pemilik kitab ni? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan dia bermadhab Asy'ariyah. Dia Asy'ariyah. Mereka pun netek. Mereka kata dah, Imam Ibn Hajar pun sebenarnya bukan Asy'ari pula dah. Dan hanya mereka yang tahu kata Imam Ibn Hajar bukan Asy'ari. Mereka saja tahu. Ulama lain semua tak tahu. Hak 1000 tahun ulama lain tak tahu. Ini nak kata alimnya Wahbi ni. Yang kedua tuan-tuan, syarah terbaik Sahih Muslim. Siapakah pensyarah terbaik kepada Sahih Muslim? Nama dia Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibn Sharaf. Kita tengok apa dia nama ni, An-Nawawi lah. Al-Imam An-Nawawi itu nama panjang dia, sekalian gelaran apa semua. Al-Imam An-Nawawi, dialah pensyarah terbaik kepada Sahih Muslim. Apa dia ulama Wahbi kata? Luar dan dalam negara, rentaknya sama, hujahnya sama. Dia kata Imam Nawawi pun sebenarnya bukan Asy'ariyah pula dah. Dia tak paling kuat kerana ulama-ulama itu adalah akidah mereka Asy'ariyah. 1000 tahun ulama dengan Asy'ariyah. Takkan seorang pun tak tahu kata akidah Asy'ariyah ni bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu bukan pembahasan dalil lah. Tu saya sebut nak bagi orang awam kita ni faham. No? Yang terakhir untuk malam ni. Benda hak tak ada zaman Nabi, bid'ah. Nak buat maulid, tak boleh maulid bid'ah. Siapa bid'ah? Pasal Nabi tak buat. Oh, semua hak Nabi tak buat bid'ah. Ya, semua yang Nabi tak buat bid'ah. Bid'ah kan ada dua, hasanah dengan dalalah. Tak bid'ah satu saja, dalalah. Wahbi kata semua bid'ah sesat. Apa yang Nabi tak buat mesti sesat. Kita pun kata ada berpuluh-puluh benda yang sahabat buat, Nabi tak buat. Macam mana? Saya bagi contoh kat tuan-tuan, 4 contoh malam ni. Sebut 4 saja. Last ni. Boleh kali ni pelipat. Lengur. Ni lah ni tak mau. Insya-Allah. Kan Wahbi bila kita buat dia kata lam yakun fi ahadin Nabi. Ni tak ada dalam zaman Nabi tak buat. Okey. Nabi naik peristiwa Mi'raj. Bila Allah bagi masuk syurga, puluh-puluh benda lah Nabi tengok dalam syurga tu. Antara yang Nabi tengok dalam syurga, Nabi dengar Bilal radhiyallahu anhu. Subhanallah, tak bunyi dah duk berjalan dalam syurga, Bilal masih ada di bawah. Punya mulia Bilal. Walaupun gelap, Bilal ni hitam, sehitam-hitam orang. Kali pertama Bilal meminang orang tolak. Gelap sangat. Tapi dengar berjalan, Nabi dengar berjalan. Nabi kata apa Bilal buat? Amalan dia. Nabi kata aku akan tanya Bilal apa yang dia buat. Jumpa Bilal, Nabi tanya, wahai Bilal, apa yang kamu buat? Bilal kata, ya Rasulullah, hak lain Bilal jagalah tuan-tuan, bukan buat hak ni saja. Saya pakai perhati hak ni, nak buat hak ni apa ni? Semayang tak payah dah. 6 Syawal lagi lah makruh nak, kan? Jam.
Tuan-tuan, Bilal semayang malam, Bilal dia semayang 5 waktu berjamaah, Sayyidina Bilal banyak bersedekah, Sayyidina Bilal. Apa hak Nabi buat? Semua dia buat. Rupa-rupanya Bilal buat satu benda tambah yang tidak pernah diajar dan dilakukan oleh Rasulullah. Ini semua sahabat tahu. Nabi tak nak buat. Iaitulah Bilal kata, tiap-tiap kali aku berwuduk ataupun membersihkan diri, aku akan solat sunat 2 rakaat. Nama dia solat sunat wuduk. Bila Bilal jawab, Nabi tak kata ini bid'ah, haram, terkeluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Nabi kata, beruntung kamu Bilal. Nabi puji dia, dan Nabi iqrar dengan apa yang dilakukan oleh Bilal. Nabi tak buat. Nabi tak buat. Sahabat reti, sahabat tahu macam mana. Jangan sampai terkeluar daripada perkara baik, ibadah yang baik, yang bagus. Nabi ajak untuk berselawat. Selawatlah tak mana-mana pun. Janganlah takbir-takbir selawat. Kan? Maksudnya, para sahabat tunjuk kat kita bahawasanya bukan setiap benda yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah. Tidak. Sahabat yang kedua, ajak semayang. Bila tadi buat solat-solat wuduk, sahabat yang kedua nama Khubayb ibn Adi. Kerajaan Quraisy Mekah tangkap dia. Waktu tu Nabi di Madinah, mereka tangkap dia dengan cara tipu. Nak balas dendam sebab dalam perang Badar dia bunuh banyak musuh. Bawa dia pergi Tan'im. Tan'im hari ni Tan'im. Ada padang di Tan'im satu ketika dulu. Letak Sayyidina Khubayb ibn Adi tengah-tengah. Kemudian potong jasad Khubayb bin Adi sedikit demi sedikit. Sambil dia tanya, wahai Khubayb, nakkah kami gantikan tempat kamu buat mai Muhammad? Hang lepas. Khubayb kata, kalau nak cucuk Muhammad dengan satu duri pun tidak akan aku izinkan. Dengan potong Sebelum potong, Sayyidina Khubayb minta kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, izinkan aku untuk solat sunat 2 rakaat. Hadis tadi Bilal diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Hadis kedua ni juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Maka bangunlah Khubayb bin Adi semayang 2 rakaat sebelum dihukum pancung ataupun sebelum dihukum potong tu. Allahu Akbar. Semua orang tengok. Habis dia semayang, kata para ulama, huwa sanna, dia telah melakukan satu ibadah likulli muslimin, untuk setiap orang Islam, qutila sabran, yang dibunuh dalam keadaan bersabar, as-salah, iaitulah salat 2 rakaat yang tidak pernah diajar oleh Rasulullah SAW. Kemudian satu orang sahabat lagi, saya buat main 3 dah lah kan, kuih cengir dah tu nampak muka dah. Ni yang terakhir, habis dah. Yang ketiga tuan-tuan, ada satu sahabat bila semayang habis Fatihah dia baca qul huwallah, kemudian dia baca surah. Sagi rakaat kedua habis Fatihah dia baca qul huwallah, lepas tu dia baca surah. Efisien apa pula ni? Sahabat lain duk tengok lama. Ni benda baru. Sahabat pun faham macam tu. Ni Nabi tak ajar. Maka sahabat bawa dia pi. Adakah semua benda tak Nabi tak ajar ni akan jadi salah? Itu yang sahabat fikir. Bawa buat pi. Bila buat pi ke Nabi, Nabi tanya kamu buat apa? Dia cerita. Nabi tanya kenapa kamu buat macam tu? Dia kata inni uhibbuha. Aku menyintai dan menyukai surah itu. Dia kata suka sungguh dengan surah qul huwallah. Katakan Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah lah tempat untuk setiap makhluk memohon pertolongan. Siapa faham makna seronok surah qul huwallah ni? Jadi sahabat ni hidup dia tiap-tiap hari semayang, lepas Fatihah qul huwallah dulu baru surah. Kemudian bila dia jawab aku menyukainya ya Rasulullah, Nabi kata hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cinta kamu kepada surah itu membuatkan kamu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Wahabi orang masuk dalam neraka, Nabi orang masuk dalam syurga. Walhamdulillahirabbil alamin. Bersamalah kita semua insya-Allah dengan manhaj para ulama yang benar. Semoga Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memegang akidah
yang dianuti oleh kebanyakan ulama-ulama yang telah pun menunjukkan kepada kita bahawasanya hidup mereka diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mati dengan cara mereka berakidah dan dengan cara mereka hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.